Right gang, disebabkan ada antara korang yang duk DM aku berulang kali sampai ada yang tanya, bang, A2M Studio ni channel untuk Liga Malaysia kan? Tapi Piala Malaysia dah sampai quarter final, tak ada satu pun match yang korang review. Bukan kita orang tak nak review, tapi sebenarnya A2M Studio dalam proses, dalam plan untuk buat satu big project pada tahun hadapan. Dan kita orang pun masih lagi tercari-cari sponsor untuk sama-sama dengan kita orang untuk jayakan projek ni. So, kalau kata ada antara korang yang berminat untuk sponsor A2M Studio untuk projek kita orang pada tahun hadapan, boleh DM IG A2M Studio. Okey, aku tak nak sembang panjang-panjang. Jom kita tengok apa sebenarnya yang berlaku dalam Klang Valley Derby, perlawanan antara pasukan Selangor menentang pasukan KL City. So, Selangor menentang pasukan KL City dalam perlawanan suku akhir pertama untuk saingan TM Piala Malaysia tahun 2021 ni. Sebelum perlawanan Selangor menentang pasukan KL City ni kalau korang tengok balik pada track record untuk pasukan KL season ni, dalam total 20 match terakhir, diorang cuma tewas 3 kali menentang pasukan JDT, Kedah dan juga pasukan Terengganu sahaja. Kemudian kalau kita tengok pada carta waktu group stage hari tu pun, pasukan KL belum lagi tewas dalam saingan kali ni, menang 4 perlawanan dan cuma seri sebanyak 2 kali sahaja. Seterusnya untuk pasukan Selangor pula, walaupun cuma tewas 2 perlawanan waktu group stage, iaitu kedua-duanya menentang pasukan Terengganu yang Selangor dah lama gila tak dapat sebarang point waktu menentang mereka. Untuk perlawanan menentang KL pula, bagi aku dalam season 2021 ni, selain daripada pasukan-pasukan contoh Terengganu, JDT dan juga Kedah, pasukan KL City adalah pasukan yang paling liat untuk pasukan Selangor dapatkan sebarang mata. Sebab apa? Dalam 2 perlawanan Liga Super season ni, Selangor terpaksa come from behind untuk menyamakan kedudukan, dan dalam 2-2 perlawanan tersebut, diorang hanya seri 1 sama sahaja. So, kalau kata ada fan-fan pasukan Selangor dekat luar sana yang rasa undian kali ni akan memihak kepada pasukan Selangor, sebab apa? Cuma perlu lawan pasukan KL City je dekat suku akhir. Aku rasa korang kena fikir balik korang punya pendapat tu realistik ataupun tidak. Dan dalam match ni, untuk line up pasukan KL City, sebenarnya Boyan Hodak turun dengan formasi 4-4-2, agak klasik dekat situ. Tapi formasi ni tak rigid sebab apa? Pasukan KL kita boleh nampak apabila diorang menang bola, diorang akan pergi dengan formasi 4-2-4. Sebaliknya, kalau kata diorang bertahan, diorang akan turun dengan formasi 4-1-4-1. Akram Mahinan sebagai defensive midfield, dan diorang cuma tinggalkan Romel Morales seorang saja yang akan pergi press dekat depan. Selain daripada tu, dalam line up kali ni ada beberapa pemain bermain out of position sebenarnya. Antaranya adalah Zafri Yahya yang biasanya bermain sebagai seorang midfield. Dalam 2-3 perlawanan terakhir untuk KL City, dia diletakkan sebagai seorang winger. Manakala disebabkan oleh ketiadaan beberapa orang centre back macam Irfan Zakaria, Boyan Hodak menurunkan Kenny Parrash sebagai seorang centre back untuk menentang pasukan Selangor kali ini. Seterusnya untuk pasukan Selangor pula, dengan DNA Germany yang diterapkan oleh Carsten Neitzel. Boleh tergelak Coach Satya Naden kalau kata kita buka topik tentang DNA Germany yang nak diterapkan dalam pasukan Selangor sekarang ni. Sebab apa? Dalam match menentang pasukan KL ni, daripada 5 orang player import yang disign oleh manajemen pasukan Selangor season ni, cuma Oliver Buff saja yang diturunkan dalam kesebelasan utama. Player-player macam Tim Hubak yang dia buat lawak waktu menentang pasukan Perak itu tak diturunkan. Manakala Manuel Conrad yang bermain seolah-olah dia ni seorang player veteran, ditambahkan lagi dengan Safwan Baharudin yang dah belah pergi join national team untuk pasukan Singapura, selain daripada Ifidayo yang sampai sekarang kita tak tahu dia ni injured apa, berapa lama sebenarnya dia tak boleh main untuk pasukan Selangor. So, kalau kata kita tengok daripada line up dengan ketiadaan majoriti player-player import utama ni, aku rasa fan-fan Selangor dah tahu apa sebenarnya outcome untuk perlawanan ni. Waktu first half dalam match ni kita boleh nampak Boyan Hodak dah tahu kelemahan utama pasukan Selangor adalah diorang tak ada ball carrier yang baik dekat bahagian bawah. Sebab apa? 2 orang centre back yang diturunkan pada perlawanan tersebut, Syahrul Nazim dan juga Shivan Pilih Asokan, diorang ni bukanlah ball carrier yang baik, bukan ball playing centre back. So, untuk mengelakkan pasukan Selangor melakukan build up menggunakan hantaran-hantaran pendek, KL City telah menekan player centre back pasukan Selangor waktu fasa diorang untuk melakukan build up. Dengan physical advantage yang pasukan Boyan Hodak ada, apabila diorang berjaya untuk force pasukan Selangor menggunakan long ball untuk cari striker diorang, bagi aku benda tu sangat-sangat memudahkan tugas player-player dekat bahagian backline pasukan KL City. Dan atas faktor yang sama jugalah, korang boleh nampak kenapa sebenarnya Selangor struggle gila nak tebuk bahagian tengah pasukan KL City. Sampaikan waktu first half tu, bagi aku satu je peluang kemasan Selangor untuk menjaringkan gol, iaitu menerusi volley daripada Syarif Fikri. Selain daripada tu, kalau kata kita tengok balik gol menerusi Romel Morales, gol ke-9 dia sepanjang saingan Piala Malaysia tahun ni, bagi aku ini adalah sebab kenapa sebenarnya Boyan Hodak suka untuk meletakkan Zafri Yahya dekat bahagian wing. Sebab apa? Player ni memiliki
hantaran yang baik, hantaran-hantaran silang yang sangat berbahaya dan memiliki player-player macam Paulo Josue dan juga Romel Morales kat depan, kau memang memerlukan seorang player yang mampu melakukan hantaran yang baik untuk cari kepala dua orang player ni. Seterusnya, bila masuk je second half, sebenarnya pasukan KL City kita boleh nampak diorang dah start slow down the tempo, cuba untuk hold the advantage untuk bawa ke second leg nanti. Tapi walaupun diorang dah slow down the tempo, kita boleh nampak bahagian midfield Selangor terutamanya masih lagi clueless dalam melakukan hantaran. Diorang banyak melakukan hantaran-hantaran yang sia-sia, gagal untuk mencari rakan sepasukan dekat bahagian depan. Ditambahkan pula dengan player-player contohnya Oliver Buff yang sepatutnya shining dalam perlawanan-perlawanan besar, tanpa Ifidayo dalam perlawanan ni, kau boleh nampak dia seolah-olah belum betul-betul fit untuk turun dalam perlawanan sebesar ini. Sebaliknya, Selangor banyak mengharapkan hantaran-hantaran menerusi Hentet Aung dan juga Alex Agi Arqua untuk mencari Syarif Fikri dekat bahagian depan. So, bila pasukan Selangor payah gila nak tebuk defensive line pasukan KL dengan Alex hilang bola kat tengah, KL pula dapat second goal, bagi aku that's it untuk pasukan Selangor dalam match tersebut. Sebab apa? Bukan player-player ataupun taktikal diorang tak cukup bagus. Ini sebenarnya adalah tahap pasukan Selangor tanpa player-player yang klinikal depan gol macam Ifidayo. Dan dalam tempoh masa yang sangat-sangat singkat, bagi aku Hasan Aizil ada banyak benda perlu fix, terutamanya dari segi bertahan dan juga build up untuk dapatkan keputusan yang positif, selain daripada perlu mengharapkan keajaiban untuk diorang layak ke semifinal nanti. So, as a conclusionnya guys, bagi aku KL City with the current form mampu untuk tewaskan mana-mana pasukan yang masih lagi ada dalam saingan Piala Malaysia tahun ni. Sebab apa? Selain daripada pasukan JDT dengan performance diorang yang mantap dekat saingan Piala Malaysia, KL City adalah second best performer dalam saingan kali ni. Manakala untuk pasukan Selangor pula, bagi aku fan-fan pasukan Selangor, korang perlu berserah je lah, terima je lah apa saja result waktu second leg nanti. Sebab apa? Tanpa majority play-play import, terutamanya Ifidayo dekat bahagian depan, agak mustahil lah untuk pasukan Selangor layak ke semifinal nanti. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang tentang match ni? Korang rasa apa sebenarnya Selangor patut lakukan untuk lakukan comeback waktu second leg nanti? Dan korang setuju tak kalau aku katakan pasukan KL City ada peluang yang cerah untuk menjuarai saingan TM Piala Malaysia pada tahun 2021 ni? Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan like, share, subscribe A2N Studio. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Itu saja daripada aku, gang. Assalamualaikum.